Sampailah dia pejam mata, dia nampak si Kemboja ni bangun perlahan-lahan daripada kursi dan kemudian berjalan ke arah dia yang sedang baring ni sambil ulang perkataan tu. Aku cantik tak? Mawar pun tengok dekat bahagian pintu. Memang tak ada apa-apa. Gelap lah. Gelap. Bahagian pintu ni gelap. Tapi Syasha terperasan. Waktu dia tengah tengok ke arah pintu ni memang tak ada orang. Tapi dia perasan. Di bawah pintu ni seperti ada sepasang kaki yang sedang berdiri. Betul-betul kat depan pintu. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap. Jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Bersama saya lagi, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda seperti biasa 5 kisah seram yang pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Pengalaman seram kita yang pertama ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Irvina. Yang mana Irvina ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia menginap di sebuah asrama di salah satu sekolah menengah sains yang terletak di Negeri Sembilan. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan kejadian seram ini berlaku pada hari Ahad lah, hari tak, orang kata tak sekolah kan. Benda ini berlaku pada waktu petang, yang mana hari sebelumnya, iaitu hari Sabtu, pelajar-pelajar asrama telah pun diarahkan untuk mengemas lah, orang kata dom macam gotong royong lah. Tapi bukan gotong royong besar pun. Dia kata kemas di bahagian dom kan, baik lelaki, baik perempuan, dua-dua kena buat. Dan kemudian keesokan harinya, pada hari Ahad, warden membenarkan semua pelajar-pelajar asrama ni untuk outing. Yang mana pelajar-pelajar asrama boleh keluar lah. Pergi pekan ke, pergi mall ke, tak kisahlah kan. Jadi disebabkan hari Sabtu tu sibuk kan dengan membersih, orang kata apa, dorm apa semua. Dia basuh baju pada hari Ahad. Hari Ahad pagi tu. Sebelum dia keluar, dia siap basuh baju apa semua dan kemudian dia jemur di bahagian ampaian di belakang blok asrama ni. Settle je semua, barulah dia keluar dengan kawan-kawan dia. Yelah, dia merancang untuk pulang lebih awal, dalam pukul 5 macam tu lah, sebab dia tahu ada baju dijemur kan. Tapi disebabkan yelah keluar dengan kawan-kawan, pergi mall apa semua kan, jam ni tengok tak tengok lah. Jadi dia kata dalam perjalanan balik dia pun, jam dah menunjukkan pukul 6 lebih petang. Sampai saja dekat kawasan sekolah, dah pukul 7. Jadi cuaca pada waktu tu pula ditambah dengan mendung dan kemudian hujan yang agak renyai dah mula turun lah. Jadi dia kata bila dia tengok hujan dah mula turun je, dia turun daripada kenderaan, terus lari pergi ke bahagian guard ni untuk laporkan lah yang dia dah masuk, berlari lagi pergi ke blok asrama dia. Tapi dia tak terus naik ke dom, dia pergi ke bahagian belakang blok untuk angkat baju. Sesampai jadi dekat belakang tu, gambaran yang dia bagi adalah kawasan ampaian yang agak panjang, yang mana ada satu ruangan saja yang ada baju, iaitu baju dia lah. Yang lain semua kosong. Dan kemudian di depan ampaian ni ada satu tembok yang agak tinggi dan kemudian ada kaca supaya mengelakkan
orang pecah masuk ke, sebab ni pelajar asrama asrama pelajar perempuan kan, jadi bahayalah. So dia kata dia terus angkat baju, angkat letak dekat lengan, angkat letak dekat lengan. Dan beberapa kali dia perasan di bahagian atas tembok ini seperti ada benda yang bergerak. Tapi bila dia perasan, dia pandang je, benda tu tak ada. Menyebabkan dia rasa yang ini adalah perasaan dia lah. Perasaan kan, lagi pun dah maghrib, so dia pun nak kena cepat. Dia pun angkat. Sekali lagi, dia perasan ada benda bergerak di atas tembok ini. Menyebabkan dia pandang. Bila dia pandang je, apa yang dia nampak adalah satu susuk tubuh kepala yang nampak hanya separuh saja, tengok ke arah dia yang berada di ampaian. Dengan rupa yang menyeramkan, muka yang pucat, matanya berwarna hitam dan kemudian ada rambut lah. Cuma dia tak nampak lah rambut ni panjang ke pendek sebab ada tembok kan. Bila dia ternampak je, korang bayangkan lah, dia terkejut yang teramat dan kemudian terus tak ingat apa-apa. Dia pengsan lah. Dia sedar-sedar balik je, dia dah berada di dalam dom dan kemudian dikelilingi dengan rakan-rakan satu dom dia lah. Ada juga 2 orang warden perempuan. Bila dia tersedar je, orang mula tanya dia kan, Kenapa? Kau kenapa ni? Okey tak? Bagi air apa semua. Dia pun cerita pada warden apa yang dia alami. Mujurlah gangguan itu tidak berlarutan, ada histeria ke apa, tak ada. Cuma itu je lah pengalaman seram yang dia nak kongsikan dengan kita pada video kali ini. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Shasha. Yang mana Shasha ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram dia ketika dia menginap di sebuah rumah sewa yang terletak di KK ataupun Kota Kinabalu lah, satu kawasan di negeri Sabah. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan dia duduk di dalam sebuah rumah sewa yang mana terdiri ada 3 orang. 2 orang lagi rakan dia ni dia tak gelarkan nama. Jadi saya gelarkan seorang tu nama Kemboja, satu lagi nama apa bunga? Mawar. Seorang Mawar, seorang Kemboja. Okey. Yang mana rumah tu hanya ada 2 bilik saja, 1 bilik air dan kemudian ada dapur, ruang tamu semualah. Disebabkan mereka bertiga, rumah tu ada 2 bilik, jadi kena bahagilah 2 satu bilik, satu bilik seorang kan, macam tu. Jadi disebabkan si Mawar ni adalah orang lama dalam rumah tu, jadi Mawar ni 1 bilik. Si Shasha ni dia 1 bilik dengan Kemboja. Tahu? Kemboja ni dia ni budak semenanjung yang datang bekerja di Sabah lah. Dan budak ni juga seperti culture shock lah. Mungkin tak pernah jauh dengan parents ke apa ke. Dia macam liar lah. Keluar malam, kadang-kadang balik lambat, keluar dengan boyfriend kan, balik lambat. Ada malam tu yang si Shasha ni perasan dia tak balik. Korang faham-faham sendiri je lah ya. Jadi disebabkan dia nampak kawan dia macam tu, dia dah orang kata nasihat juga si Kemboja ni kan, janganlah keluar balik sampai lewat sebab dah malam kan. Lepas tu perempuan pula tu. Tapi Kemboja ni macam indah tak indah lah, ibarat mencurah air di daun keladi. Tak ada apa-apa pun yang berlaku ataupun tak ada apa-apa perubahan pun. Pernah berlaku satu hari yang mana si Shasha ni dengan Mawar, Mawar ni yang duduk bilik asing tu dengan Mawar ni sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisyen. Dan kemudian di dalam bilik Mawar ni, memang Mawar ni sentiasa buka macam ayat-ayat tau, ayat-ayat Quran. Dia memang dah buka lah dekat speaker letak dalam bilik dia. Jadi waktu dia tengah tengok TV ni, tiba-tiba di pintu rumah dia seolah-olah macam ada orang ketuk tau. Tapi ketukan dia kuat. Tung 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 tung. Assalamualaikum. Tapi suara tu suara lelaki. Menyebabkan si Shasha ni terkejut dengan Mawar ni. Dan Mawar ni tanya, siapa kat luar? Dia cakap macam tu. Tak tahu. Kau pergi tengok. Mawar ni cakap. Okey lah. Shasha pun bangun dan kemudian dia tengok dekat bahagian bawah pintu ni. Kat luar kan ada lampu kan. Jadi apa yang dia nampak, ada tapak kaki. Ataupun bayang-bayang lah tapak kaki. Jadi dia pun buka pintu. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, dia tengok ada lelaki. Dan kemudian ada orang kata kawan dia yang bernama Kemboja ni tadi berdiri belakang lelaki tu. Dan dia rasa lelaki tu boyfriend si Kemboja lah, sebab dia tak pernah jumpa pun lelaki tu. Jadi bila Kemboja ni masuk je ke dalam rumah, Kemboja ni dalam keadaan muka dia yang pucat dan kemudian rambut dia yang seolah-olah macam kusut masai tau.
Yang keluar cantik-cantik ni tadi balik dah rambut macam tu. Dan kawan dia ni diam je. Yang Kemboja ni diam je, macam terdiam tau. Jadi dia pun bawa masuk Kemboja ni, duduk dekat ruang tamu. Dia tanya dengan lelaki tu, Sasha ni lah tanya, kenapa dengan Kemboja? Dia cakap macam tu. Tak tahu, daripada dalam kereta tadi. Aku gerak dulu dia cakap macam tu. Terus lelaki ni beredar daripada kawasan tu ataupun daripada rumah tu. Si Sasha ni dengan Mawar dah rasa macam lelaki ni ada buat something ni. Dia terfikir macam tu lah. Jadi dia pun tanya dekat si Kemboja ni. Kemboja ni tak jawab. Mawar ni bangun pergi ambil air bagi pada Kemboja ni pun Kemboja ni tak minum tau. Menyebabkan si Mawar ni dia bangun daripada duduk dia nak masuk ke dalam bilik dia. Yang mana dia nak ambil telefon lah. Telefon dia charge kat dalam bilik untuk telefon boyfriend dia datang. Tengokkan kan. Sebab yelah dia semua ni kalau tak boleh bawa pergi balai polis ke apa. Macam tu lah dia terfikir macam tu. Apabila Mawar ni buka je pintu bilik dia. Buka pintu bilik dia. Kan kedengaran suara ataupun bunyi-bunyi apa. Bukan bunyi apa. Bacaan surah kan yang dia buka dekat dalam bilik tu. Terus si Kemboja ni meracau tau. Menjerit-jerit. Lepas tu dia kata, diam, tutup macam tu. Menyebabkan si Mawar ni dengan si Sasha ni dah rasa kawan dia ni kenapa ni kan. Lepas tu kawan dia punya suara Kemboja ni kuat tau. Menyebabkan ada beberapa orang jiran yang berdekatan keluar daripada rumah. Macam perhatikanlah, kenapa kan. Waktu tu awal lagi, pukul 8 lebih macam tu. Bukanlah tengah malam pun. Dan kemudian ada si Mawar ni keluar, panggil lah jiran kan yang berdekatan dengan dia tu. Ada lelaki ni datang dengan isteri dia lah. Isteri dia pakai tuala je time tu dekat kepala. Suami dia masuk dan kemudian suami dia tanya kan, kenapa dengan kawan awak ni? Dia cakap macam tu. Tak tahu, tadi dia balik, boyfriend dia hantar, tiba-tiba meracau. Sudah dia kata kan. Dia pun ambil air, air yang baru lah, air yang tadi depan Kemboja tu dia tak usik. Dia ambil air baru. Lelaki ni baca. Lepas tu si Kemboja dah meracau-racau ni. Dia pun cuba bagi Kemboja ni minum. Kemboja ni tepis. Cawan air tu jatuh, pecah. Menyebabkan, tapi nasib baik lelaki ni mungkin jenis pandai lah. Ustaz ke saya pun tak pastilah Dia baca ayat dan kemudian dia pegang di bahagian kaki Kemboja ni kan. Dan kemudian Kemboja ni meracau. Lama-lama benda tu mungkin dah keluar ke tak pasti. Jadi bila tanya balik Kemboja ni apa yang berlaku, memang Kemboja ni tak boleh jawab. Dia kata dia ikut kawan dia kan, ataupun boyfriend dia tadi ni dalam kereta. Sampai saja dekat satu kawasan yang gelap, dia dah tak ingat apa-apa. Dia cakap macam tu. Jadi si orang kata Sasha ni just macam okey lah, tak indah lah kan. Benda tu asal dah okey lah. Tapi kisah ni tak habis kat sini. Pernah berlaku malam, yang mana bukan malam tu lah, malam yang lain, di mana Sasha ni sedang tidur. Dia tidur satu katil dengan si Kemboja ni. Dan memang kebiasaannya Kemboja ni akan keluar malam kan, macam saya cakap awal tadi. Jadi dia akan curi-curi keluar malam. Waktu di tengah baring tidur ni, dia mengiring ke sebelah kanan. Di hadapan dia apa yang dia nampak adalah lemari baju. Dan kemudian ada pintu yang berada di sebelah lemari. Dan kemudian ada meja solid yang ada, ada kursi. Lepas tu ada cermin kan. Di tengah tidur ni tiba-tiba dia terdengar macam ada suara humming. Suara macam tu kan. Macam ada orang menyanyikan ataupun mendendangkan satu bunyi lah. Jadi si Sasha ni dia macam terganggu dengan bunyi itu. Dia pun tersedar dan kemudian dia buka mata dia. Dia pandang kawan dia, si Kemboja ni, berada di depan meja solid ni. Yang mana pandang ke arah cermin ni tadi. Dan kemudian sedang, orang kata sedang make up lah. Make up. Jadi si Sasha ni dia tak fikir hantu ke tak. Dia cuma kata, nak keluar lagi lah tu dalam hati dia kan. Jadi dia tak apalah, buat indah tak indah je lah. Dia buka mata tapi dia dalam keadaan baring, seolah-olah dia macam tidur lah. Tiba-tiba waktu dia tengah make up kan, si Kemboja lah make up semua. Bila si Sasha ni perhatikan betul-betul, make up ini bukan cantik tau. Muka si Kemboja ni nampak seolah-olah macam menyeramkan. Menyeramkan. Mungkin yelah solidkan dia tu, saya tak pastilah macam mana, tapi nampak menyeramkan. Dan kemudian waktu Sasha ni tak bergerak tau. Dia macam buat-buat tidur je. Kawan dia Kemboja ni pandang ke arah cermin, kan nampak Sasha yang sedang baring kan. Dan kemudian dia pandang ke arah Sasha, nampak anak mata dia pandang ke arah Sasha. Dan kemudian kata, aku cantik tak?
Dia cakap macam tu. Aku cantik tak? Syasha ni tak layan. Dia buat tak tahu je. Dia diam je sambil dia pandang, dia pejam mata. Lepas tu dia pandang lagi kan. Aku tahu kau dah bangun. Aku cantik tak? Waktu ni Syasha kata dia dah takut dah. Waktu ni dia dah mula macam, yelah dia nak bangun pun ada kan. Tapi dia just pejam mata. Sampailah dia pejam mata, dia buka. Dia nampak si Kemboja ni bangun perlahan-lahan daripada kursi. Dan kemudian berjalan ke arah dia yang sedang baring ni sambil ulang perkataan tu. Aku cantik tak? Aku cantik tak? Sampai ke Syasha ni kata dia pejam mata. Dia rasa Kemboja tu memang dah berada betul-betul depan dia. Terus si Syasha ni toleh ke sebelah kiri. Sambil tu dia baca apa dalam hati. Dan kemudian suara tu hilang. Suara tu tak ada lagi lah. Menyebabkan dia mula pandang perlahan-lahan. Dalam bilik tu tak ada orang, hanya ada dia saja. Tapi pintu bilik terbuka pada waktu tu. Pintu bilik terbuka. Jadi dia pun bangun, pergi ke arah pintu ni, keluar untuk kejut kawan dia yang si Mawar bilik sebelah ni. Waktu dia nak keluar, dia kata dia nampak dalam gelap ruang tamu ni, susuk tubuh Kemboja ni sedang duduk di bahagian sofa dengan rambut yang dah mengurai, dengan muka yang menyeramkan tu. Dia terus ketuk pintu bilik Mawar. Ketuk Mawar ni keluar. Dan kemudian dia buka lampu kan. Dia tengok. Dia pun tanya Kemboja ni kenapa. Still Kemboja ni macam diam je. Dia pun ambil lah air yang dah ditinggalkan oleh lelaki tu. Dia dah siap baca lah kan. Si Mawar ni bagi kepada Kemboja. Dan kemudian Kemboja ni minum dan dia dah mula tenang. Kat sini si Syasha dengan Mawar ni dia rasa macam gangguan ni tak habis lagi lah. Rasanya benda tu ikut kan. Dia orang decide malam tu si Syasha ni dah takut lah nak tidur sendiri kan dengan si Kemboja ni. Sebab dia dah kena gangguan tadi tu. Dia orang decide untuk tidur satu bilik dalam bilik Mawar. Sebab bilik Mawar ni agak besar lah. Bilik utama kan. Jadi dia orang tidur bertiga dalam bilik tu. Dalam pukul 4 lebih pagi macam tu. Korang bayangkan berlaku satu lagi gangguan. Yang mana si Kemboja ni tiba-tiba bangun meracau. Tunjuk ke bahagian pintu bilik. Tunjuk. Kau tepi. Pergi. Dia kata jangan kacau aku. Menyebabkan si Syasha dengan Mawar tersedar. Dan kemudian bila Syasha ni bangun, dia terus peluk si Kemboja ni kan. Kenapa ni? Dah tak ada apa kat situ. Mawar pun tengok dekat bahagian pintu. Memang tak ada apa-apa. Gelap lah. Bahagian pintu ni gelap. Tapi Syasha terperasan, waktu dia tengah tengok ke arah pintu ni memang tak ada orang. Tapi dia perasan, di bawah pintu ni seperti ada sepasang kaki yang sedang berdiri betul-betul kat depan pintu. Depan pintu bilik tau. Maknanya ada siapa dalam rumah dia. Menyebabkan si Syasha dan juga Mawar baca apa saja yang dia tahu. Terlintas dalam kepala dia Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Terlintas ayat kursi, baca ayat kursi. Baca. Dan kemudian benda tu hilang. Hilang tau. Tapak kaki ataupun bayang-bayang kaki tu seolah-olah macam hilang. Dan kemudian gangguan tu tak ada lagi lah. Dia pun bawa si Kemboja ni pergi berubat. Dekat orang yang mungkin si Mawar ni tahulah, bawa pergi berubat apa semua. Sampailah sekarang tak ada lagi gangguan tu lah. Tapi si Kemboja ni masih lagi dengan dia punya habit yang lama lah. Keluar malam apa semua. Sehinggalah ke sekarang dia pun tak tahu. Sebab dia pun dah tak duduk dalam rumah tu. Dia pun dah berkahwin sekarang kan. Bukan Kemboja lah. Si Syasha ni dia pun dah berkahwin. Dah pindah keluar. Dia pun tak tahu apa yang berlaku. Ataupun macam mana kawan-kawan dia tu sekarang. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni. Iaitu Syasha. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Apik. Bukan nama sebenar lah, nama gelaran yang dia nak saya gelarkan dia di dalam kiriman ni. Yang mana Apik ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan ataupun pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia duduk minum di sebuah warung yang terletak di kampungnya.
Kisah dia berbunyi begini. Okey, kisah ni dikatakan berlaku lewat tahun 90-an. Mungkin 96 ke atas kot, macam tu. Dan si Apik ni, dia ni bekerja di Kuala Lumpur. Dan kampung dia pula terletak di Baling, Kedah. Setiap kali dia pulang ke kampung, biasalah dia akan ambil cuti panjang sebab jauh kan. Dan kalau dia balik kampung pula, dia akan luangkan masa lebih dengan parents dia, terutama ayah dia lah. Setiap kali dia balik kampung, dia akan ikut ayah dia untuk pergi solat berjemaah di surau untuk waktu maghrib, isyak kebiasaannya. Sebab pagi ayah dia kerja kan. Jadi setiap kali balik daripada surau, dia akan ajak ayah dia untuk lepak dulu lah, minum dekat warung dekat kampung dia ni. Setiap kali habis solat isyak je dia akan ajak. Boleh dikatakan hari-hari, kira ngetir lah kira. Pernah berlaku satu malam yang mana waktu tu dia duduk dekat warung ni lah, tengah minum dengan ayah dia, duduk satu meja. Dan kemudian adalah ramai orang time tu, bukannya dia berdua je, ramai orang. Lepas tu toki kedai semua kan. Sedang dia berbual dengan ayah dia, tiba-tiba ada satu motor yang melintasi betul-betul depan warung ni. Yang mana depan warung ni ada lampu jalan lah. Jadi nampaklah motor ni lalu. Apa yang si Apik ni perasan, di belakang budak yang bawa motor ni, seperti ada satu susuk tubuh yang sedang berdiri dekat belakang budak ni. Menyebabkan pada mulanya dia macam biar betul lah motor ni laju kan. Sekelip mata je dia lalu macam tu, dia pun nampak apa tu. Orang lain pun pandang. Orang lain yang berada di kedai ni pun pandang juga motor tu. Dan kemudian dia cakap dengan ayah dia, si Apik lah, ayah nampak tak tadi? Dia kata, nampak apa? Tadi kat motor tadi tu, kat belakang macam ada orang berdiri tau. Dia cakap macam tu. So ayah dia kata, mana orang boleh berdiri atas motor, kau ni pun, dia cakap tu kan. Betul ya, abang nampak. Dia tanya orang yang meja lain kan. Meja lain pun cakap, kau nampak kan? Macam ada orang diri kan. Salah seorang daripada orang yang duduk dekat meja bahagian depan ni, dia kata, kelibat yang berdiri ni seolah-olah macam pocong. Macam pocong yang ada dekat belakang budak ni kan. So kat situ dia orang macam berbual, lepas tu mati air lah kan, mati cerita kat situ je. Selang beberapa waktu ada motor yang datang dan korang berhenti betul-betul dekat depan warung ni. Turun dan kemudian duduk di salah satu meja yang mana dia duduk seorang je. Budak ni diam, tak order apa, dia just duduk termenung. Menyebabkan si Apik ni tanya, okey ke? Dia kata kan, biasalah orang kampung dia kan ramah kan. Dia pun tanya budak ni, okey ke bang? Okey. Mia duduk sini. Dia ajak duduk sekali lah. So lelaki ni pun bangun duduk dan kemudian masih lagi berdiam kan. So dia cakap, order lu, minum lu. Okey. Air satu dia order lah, air apa kan. Dan kemudian air sampai. Si Apik ni tanya lagi sekali, bang okey ke? Macam ada masalah je. Si ayah kepada Apik ni pun menyampuk kan. Nampak macam diam je. Asal okey tak okey? Tak ada, tadi cik, saya boleh kerja sekarang ni, dia tu. Okey. Waktu saya jalan tadi, motor saya rasa berat sangat dia cakap macam tu. Budak ni cakap tau. Motor kau rasa berat? Motor saya rasa macam berat sangat tau. Lepas tu tadi saya terfikir, lepas saya dah lalu ni tadi, saya cakap, kalau orang rasa macam perasaan macam ni ataupun ada benda tumpang ke, jangan terus balik rumah, dia kata kan. Singgah kedai dulu. Bila dia budak ni cakap macam tu, si Apik ni tadi macam, kalau kau singgah kedai ni, sekarang ni aku pun ada kat kedai ni juga, dia cakap tu kan. Okay, so dia cakap dengan budak ni, Apik, macam mana kau boleh tergerak hati nak patah balik? Sebab saya rasa motor saya berat. Lepas tu tiba-tiba sampai depan tu saya kata saya tak sedar hati. That's why saya berhenti. Okay, tak apa, minum, berbual dengan budak ni kan. Tiba-tiba di atas zinc kedai ni, bumbung kedai minum ni kan, macam ada bunyi tapak kaki yang hentak tu. Tek macam tu. Dekat atas zinc. Jadi bila bunyi je macam tu, semua pandang ke atas. Bunyi apa tu kan? Lepas tu toki warung ni pun cakap, yang tupai kot. Dia cakap tu kan, binatang lah, tupai ke monyet ke macam tu. Okay, so semua orang sambung balik minum. Semua orang sambung balik minum. Dan kemudian waktu dia berbual, bunyi lagi. Tek atas. Masa ni ada beberapa orang dah mulai bangun dan kemudian beredar lah daripada kedai ni kan. So budak ni pun cakap, okay abang, saya balik dulu lah. Saya tak sedar hati lah, dia kata tu. Okey. Hati dia pun salam dan kemudian si Apik ni pun bangun, bayar air dia dan kemudian terus menuju ke motor.
Yang mana dia kata motosikal ni yang bawa adalah ayah dia. Dia duduk di bahagian belakang. Waktu ayah dia meninggalkan kawasan kedai ni, si Apik ni pandang ke bahagian belakang untuk tengok ke gerai ni kan. Dan apa yang dia nampak menyebabkan dia pandang terus ke depan dan kemudian istighfar dalam hati, baca ayat kursi dalam hati dia. Yang mana apa yang dia nampak, betul-betul di atas bumbung kedai ni seolah-olah macam ada satu susuk tubuh pocong yang sedang berdiri. Pocong yang sedang berdiri. Dan itu apa yang dia nampak lah. Dan kemudian motor terus berjalan kan untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah lah benda tu tak ikut sampai ke rumah ke apa ke. Si Apik ni kata memang tak ada. Tapi itu adalah salah satu pengalaman penampakan yang dia tak boleh lupa sehingga ke hari ini. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Apik. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Bukhari. Yang mana Bukhari ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai pemandu teksi. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Bukhari bagi tahu yang mana pada waktu itu dia bawa teksi di area Terengganu ataupun lebih tepat lagi di Kuala Terengganu lah. Kebiasaannya dia akan cari penumpang kalau ada yang dekat bus stop. Yang paling ramai penumpang yang dia dapat adalah di terminal bas lah. Kebiasaannya macam tu. Dan pernah berlaku satu malam yang mana dikatakan dia dapat penumpang daripada terminal bas. Dan kemudian budak ni minta dia hantar pergi ke satu kawasan yang mana rumah lah, kawasan perumahan. Jadi okeylah, dia pun bawa budak ni sampailah ke destinasi ataupun dekat rumah budak ni. Sampai je turunkan beg dan kemudian dia dapat ada terima bayaran. Pusinglah balik untuk keluar daripada kawasan taman perumahan ni. Jam pada waktu tu lebih kurang pukul 11 malam. 11 malam. Jadi keluar je daripada kawasan taman ni, dikatakan ada satu bus stop. Dan kemudian ada seorang lelaki yang seolah-olah macam budak, macam mungkin remaja lah. Budak lelaki bawa backpack di belakang dia. Beg belakang tu kan. Jadi bila dia nampak, dia kata budak ni nak tunggu bas ke? Sebab kawasan tu memang ada bas lalu. Tapi dah pukul 11, mana ada bas lalu lagi? So dia pun kata okey tak apa. Dia bagi signal, berhenti betul-betul dekat budak ni. Budak ni tengah macam duduk kan, tengah tunggu sesuatu. Jadi bila dia turunkan tingkap, dia pun cakap, "Dek, nak naik teksi tak?" Dia cakap macam tu. "Tak apa abang, saya tunggu bas." "Mana ada bas lagi ke waktu-waktu macam ni? Susahlah nak jumpa bas," dia cakap. "Awak nak pergi mana?" "Saya nak balik rumah," dia kata. "Okey, nak balik rumah, jomlah. Boleh acik hantarkan. Tak apa, jom." Okeylah," dia kata kan. Dia pun fikir agaknya bas susah nak dapat. Jadi budak ni pun pergilah berjalan menuju ke arah teksi ni. Teksi si Encik Bukhari ni Jadi bila dia sampai je, dia buka pintu belakang. Bila dia buka pintu belakang, ada satu benda pelik yang berlaku tau. Yang mana bila dia buka pintu belakang ni, contoh dia buka pintu belah kiri, budak dia buka je, pintu belah kanan pun terbuka waktu tu. Menyebabkan si Encik Bukhari ni perasan sebab dia tengok ke arah mungkin belakang sebelah kiri kan, dia pandang. Budak ni buka je pintu sebelah sini terbuka. Jadi Encik Bukhari pun pandang, ada orang buka macam tu kan, dia tengok. Tak ada orang, tapi pintu tu terbuka. Budak ni terus macam dia macam berdiri tau. Dia mula macam nak masuk. Bila dia tengok pintu sebelah sana terbuka, dia pun berdiri tengok. Mana ada orang kan? Dia pun kata, "Cik, pintu sana memang terbuka sekali ya?" Tak tahulah cik nak cakap macam mana dia tu. Budak ni terus jadi takut nak masuk. Waktu ni. Jadi budak ni kata, "Tak apa cik." Dia tutup pintu. Okeylah, tak apalah, budak ni tak nak naik kan. Okey, si Bukhari ni pun dia pun ulurkan tangan dia untuk tutup pintu belakang ni. Bila dia tutup, dia pandang saja ke cermin pandang belakang. Dia nampak budak yang bawa backpack ni tadi berlari tau. Berlari macam nampak sesuatu. Waktu ni Cik Bukhari dia pelik tau. Apa budak ni? Dia pandang cermin pandang belakang, pandang cermin sisi, nampak budak ni tengah lari. Cik Bukhari kata, "Okeylah, tak apalah." Dia pun jalan. Tapi start daripada dia mulakan perjalanan ni, dia cakap hati dia dah rasa tak sedap. Dan kemudian aura di dalam teksi dia macam lain tau. Macam ada benda yang tak kena.
Kat sini dia kata, oh mungkin dia pun dah penat kot sebab dah pukul 11 kan. Jadi dia ambil keputusan untuk balik. Dalam perjalanan dia nak pulang ni, dia kata dia memang rasa tak sedap hati. Dan kemudian dia bawa. Tiba-tiba dia terdengar daripada belakang seperti ada suara perempuan yang mengatakan, Abang. Dia kata macam tu. Benda tu berlaku, jadi si Encik Bukhari terus macam, astagfirullahaladzim. Dia pandang cermin pandang belakang, memang tak ada nampak apa-apa kat belakang. Tapi suara tu dia sebut abang tu je lah. Apabila dia dengar je suara perempuan ni tadi, dia pun ambil keputusan untuk berhenti di bahu jalan, yang mana pada waktu tu sekeliling dia adalah kawasan pokok-pokok, tapi ada rumah lah, cuma ada kawasan tu agak gelap. Dia berhenti dan kemudian dia cakap dekat mulut dia, cakap, kalau ada benda yang menumpang dalam teksi aku, tolonglah turun. Aku tak benarkan kau naik, turun. Lepas tu dia pun mula baca ayat kursi apa semua kan, dengan kuat lah, bukan baca dalam hati. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, dia baca kan. Waktu di tengah baca ni, tiba-tiba pintu belakang ni yang tadi yang dia tutup tadi tu terbuka lagi. Macam tu. Menyebabkan bila dia pandang tak ada apa-apa, dia terus buka pintu teksi dia, buka pintu driver ni, buka, tolak pintu belakang ni, tutup balik pintu dia, teruskan perjalanan. Alhamdulillah, selepas daripada kejadian pintu tu terbuka kali kedua ni, memang tak ada apa-apa gangguan lah. Lagi-lagi dia kata dalam aura dalam teksi tu dah lain apa semua kan. Tapi waktu dia nak balik ni, bila benda tu macam seolah-olah dah keluar, barulah dia rasa macam tenang. Tenang. Dan kemudian dia sampai rumah, dia cuci kaki, ambil wuduk dekat luar dulu, baru dia masuk dalam dan tidur ataupun berehat. Itu je lah satu malam gangguan yang dia pernah kena. Ada beberapa gangguan lagi dia pernah kena, tapi dia kata dia akan kongsikan untuk video yang akan datang ataupun kiriman yang akan datang. Itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Bukhari. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini ataupun pengalaman seram ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Zeti. Yang mana Zeti ini nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia tinggal di rumah seorang diri. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan pada waktu itu si Zeti ni, dia baru saja berkahwin dengan suami dia. Dan suami dia ni memang aktif bersukan. Setiap kali hujung minggu, macam mungkin Jumaat, malam Sabtu ke, suami dia akan pergi bermain futsal bersama dengan rakan-rakan dia. Dan biasanya kalau dah bermain futsal ke, biasalah main badminton ke, memang balik agak lambat lah. Mungkin dalam pukul 12 kan, mungkin atau pukul 1 macam tu. Jadi disebabkan dia tu baru kahwin dan kemudian dia tinggal seorang kat rumah, dia banyak kali lah pesan kat suami dia, Abang tak payahlah pergi kan, saya dah lah seorang kat rumah. Tapi suami dia cakap, suami dia nak pergi juga. Lagipun tempat futsal tu tak jauh pun daripada rumah dia. Kak Zeti ni tinggal di area Selayang di sebuah taman perumahan. Jadi pernahlah berlaku satu malam ni, suami dia memang nak pergi main futsal lah, macam saya cakap tadi. Jadi dia pun cakap, okeylah, nak pergilah, tapi jangan balik lewat sangat, saya tak sedap hati. Dia cakap macam tu. Jadi suami dia pun cakap, awak asal saya nak keluar je tak sedap hati, nak keluar je tak sedap hati, cakap je lah tak nak bagi keluar kan. Suami dia cakap macam tu. Tak adalah, selalu okey je, hari ni je. Tak ada apalah tu, nanti tidur je dulu, jangan tunggu saya. Suami dia cakap macam tu. Okeylah, Kak Zeti ni pun buat tak tahu je, suami dia pun keluar. Waktu tu jam dalam pukul 9.30 macam tu, malam Jadi dia pun pergi ke dapur, buat air, sambil tu menonton TV sikit kan. Dan kemudian dia kata dia dah mula rasa mengantuk. Dan kemudian dia pun terus naik ke bahagian atas, dah tutup lampu semua kat bawah, dia pun naik atas, masuk ke dalam bilik tidur dia. Waktu dia tengah baring ni, dia belum nak tidur, maknanya dia belum tidur lagi lah. Dia tengah baring ni kan, dia terdengar macam ada bunyi kerusi. Yang mana dia tahu, dia kenal sangat. Kerusi ni seolah-olah macam kerusi makan, kerusi meja makan tu ditarik. Macam tu. Menyebabkan dia kata, rumah sebelah kot. Dia cakap, tak apalah. Okay, dia buat tak tahu lagi. Dia diam, dia cuba nak tidur lagi. Macam tu. Tapi kali ni bunyi tu lagi kuat lah. Menyebabkan dia kata,
confirm ni rumah aku ni. Oh, suami aku dah balik kot, dia cakap macam tu. Tapi dia tak dengar pula bunyi pagar terbuka ke apa, dia kata dia tak dengar. So tak apalah, dia ambil keputusan untuk turun ke bawah dan pergi tengok. Waktu dia turun, dia kata memang lampu atas je lah yang menyala, bawah semua dah tutup kan. Jadi waktu dia turun tangga, dia kata dia keluar daripada bilik, dia kena turun tangga sikit, lepas tu tangga tu belok, turun terus ke bawah. Jadi waktu dia tengah turun, dia akan melalui satu, orang kata macam dinding, dan kemudian baru nampak ruang tamu, baru ada dapur, macam tu. Tapi meja makan dia bukan kat dapur, meja makan dia betul-betul sebelah ruang tamu. Dapur dia kecil. Jadi dia turun ke bawah, dia kata lepas saja daripada dinding tu, betul-betul dia nampak dekat sebelah meja makan dia ni ada satu susuk tubuh seolah-olah macam perempuan, berbaju merah, rambutnya panjang. Waktu dia nampak ni, dia terus macam, apa tu? Dia kata tu, dia macam menyorok di sebalik dinding ni tadi. Dan kemudian dia pun jengah lagi. Waktu dia jengah, benda tu ada lagi. Memang betul benda tu ada kat situ. Terus dia lari naik ke atas, masuk ke dalam bilik, buka lampu bilik, dia cari telefon dia. Dia nak suruh suami dia balik kan. Balik sekarang juga. Dia cakap macam itulah. Jadi dia cari-cari telefon, tak ada. Mana telefon aku ni? Hantar-hantar dekat bawah, dekat atas meja kat bawah kot. Dia fikir macam tu. So dia ambil keputusan macam nak turun lah. Tapi dalam masa yang sama dia takut, sebab dekat bawah dia nampak tadi. So tak apa. Dia pun keluar daripada bilik. Dia berjalan perlahan tau ni. Berjalan perlahan turun daripada tangga ni. Tangga yang pendek ni tadi kan. Lepas tu dia terus turun ke bawah, belok tu. Waktu dia turun tangga pendek ni, dia nak turun ke bawah, dia nampak ada sesuatu yang sedang macam nak naik tangga tau. Tapi dalam keadaan merangkak. Dia kata kali ni memang dia nampak betul-betul jelas. Benda tu merangkak, bukan perlahan ya, laju. Korang bayangkan. Terus dia kata waktu ni dia menjerit, dia lari masuk dalam bilik, kunci pintu, duduk atas katil. Sambil tu dia peluk lutut dia lah. Dia kata dia tak boleh nak telefon suami apa semua. Telefon dia mungkin kat bawah. Dia tak boleh tidur sampailah jam lebih kurang pukul 1:30 pagi. Yang mana dia dengar suami dia buka pintu pagar apa semua kan. Dan kemudian suami dia terus naik ke atas, buka pintu bilik. Tapi pintu kunci time tu. Dia pun ketuk. Dia pun tanya, siapa? Abang lah. Okey. Dia pun buka pintu. Dia terus peluk suami dia. Suami dia pun cakap, kenapa ni kan? Ada apa ni? Dia kata, abang tadi macam ada gangguan lah dekat dalam rumah tu. Suami dia macam percaya tak percaya lah. Tapi dia pun waktu tu baru pindah situ. Jadi suami dia kata, tak apa. Abang percaya. Dia marah suami dia. Kenapa suami dia balik lewat kan? Suami dia kata, kan saya kata tadi tidur dulu. Macam mana saya nak tidur? Saya dah kena ganggu tadi. Dia cakap macam tu. Suami dia pun pelik. Waktu suami dia masuk pagar ni, suami dia kata, kenapa lampu bilik terbuka kan? Tak tidur lagi ke? Rupanya isteri dia tak boleh nak tidur sebab kena gangguan tu tadi. Dan Kak Zeti kata selepas daripada gangguan itu, ada lagi gangguan-gangguan lain yang menyusul. Seperti bunyi kerusi tu dah memang perkara biasa dah. Kalau dia dekat atas, kadang-kadang dia dengar suami pun dengar juga bunyi kerusi tu dekat bawah. Tapi suami dia tak bangun lah. Suami biasalah dah tidur mati kan. Dia je yang biasanya akan terdengar. Dan kebiasaannya rasa macam ada orang lain dalam rumah tu. Itu perkara-perkara yang sering berlaku lah kepada Kak Zeti ni. Sehinggalah dia berpindah ke rumah yang lain. Dan dikatakan dia duduk dekat rumah ni hampir 2 tahun lebih. Mana 2 tahun lebih Kak Zeti ni dia bertahan ataupun dia bersabarlah dengan situasi tu. Adakah disebabkan rumah tu memang ada sesuatu ke? Ataupun suami dia bawa balik sesuatu ke kan? Yelah, balik tengah malam ada benda ikut ke? Itu dia tak pasti. Dan itulah pengalaman seram yang dia tak boleh lupakan sehingga ke hari ini. Dan itulah kiriman daripada pengirim kita ni, iaitu Zeti. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description kat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula
sampailah ke hujung ni, saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.